Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin bab yang ke-319, Babu karahatil insan an yas'al karahati an yas'al al insan biwajhillah ghair al jannah ila akhir. Bab makruh seseorang meminta dengan zat Allah. Kita minta dengan nama Allah melainkan minta syurga. Main nak minta sekut tawar dengan nama Allah tak payah, kecil sangat, tak padan. Dan makruh menahan orang yang memohon kepada Allah dan bersyafaat dengannya. Jadi kita tak membantu orang yang memohon bantuan dengan menggunakan nama Allah. Kita tak beri bantuan, itu pun tak boleh. Dia panggil dua makruh. Makruh tanzih di sini, makruh yang tidak baik. Hadis yang pertama dalam bab ini iaitulah hadis 1722. Tanda nombor hadis 1722. An Jabirin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillah illa al-jannah. Rawahu Abu Daud. Maksudnya daripada Jabir, katanya sabda Nabi SAW, janganlah diminta dengan menggunakan nama zat Allah melainkan syurga. Jangan minta benda yang kecil-kecil dengan dia. Hadis ini riwayat Abu Daud. Tanda di situ sanadnya dhaif. Wa sanaduhu dhaif, sanad dia lemah. Tengok di sini huraian di atas. Manusia sentiasa diminta berdoa, disuruh berdoa, meminta pertolongan Allah. Orang yang berbuat demikian adalah golongan yang hampir dengan Tuhannya serta bersyukur di atas pemberiannya. Tetapi ketika memohon dari Allah, manusia harus berjaga-jaga supaya tidak berlaku keburukan dan musibah yang akhirnya merusakkan diri sendiri. Jadi kita minta biar yang munasabah dengan kita. Jadi ayat ini, hadis ini mengajar kepada kita minta dengan Allah Azza wa Jalla benda-benda yang sepatutnya. Jangan minta benda yang kecil-kecil. Jadi perkara yang bernilai, yang besar-besar je kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Kerana syurga merupakan suatu perkara yang sangat hebat. Syurga ni paling mahal sekali. Oleh itu pintalah syurga dengan bersungguh-sungguh, dengan bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang baik. Pengajaran yang kedua, tidak sepatutnya bagi seorang yang beriman meminta sesuatu daripada orang lain dengan menggunakan nama Allah. Kerana nama Allah yang sangat mulia tidak boleh digunakan untuk mendapatkan tujuan keduniaan yang murah. Macam mana hadis ni kita nak faham? Tengok dia punya tanda. Jadi syurga tu yang paling kemuncak sekali, tinggi sekali. Maka janganlah kita minta dengan nama Allah Ta'ala ini benda-benda yang remeh. Contohnya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka biwajhika an tu'tiyani baitan askunuhu. Ya Allah, aku minta dengan wajahmu, dengan zatmu yang maha mulia, berilah kepada aku rumah ataupun sebuah kereta ataupun seumpamanya. Kerana wajhullah itu, zat Allah SWT itu lebih besar daripada kita minta benda-benda dunia yang sedikit. Itu dia panggil permohonan itu biarlah permohonan yang besar, permohonan yang besar. Jadi kita nak minta apa? Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim an tunjiyani minan nar. Aku minta dengan wajahmu yang maha mulia ya Allah, engkau bebaskan aku daripada api neraka. Kita minta Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Itu permintaan yang sepatutnya kita minta. Jangan duk minta benda kecil-kecil dengan nama Allah. Sama juga
Bila orang mari minta, saudara, tuan saya lapar ni, saya minta dengan nama Allah, bantulah saya. Kalau kita tengok betul-betul orang ni kelaparan, maka jangan kita tak bantu. Dia minta dengan nama Allah, tiba-tiba kita buat nama Allah kecil ya. Jangan kecilkan nama Allah Ta'ala. Tapi kalau dia kata aku minta dengan nama Allah, mintalah sekotak rokok. Nama Allah kotak rokok, karutmu ni tak payah bagi, tak payah. Dia kadang-kadang orang mari minta ni, Masya Allah, tabarakallah, air mata lalu. Sana dia mari petang, mari kononnya dia berhenti di stesen minyak semalam, berhenti di stesen minyak, tak tutup pintu kereta sebab anak dia duduk menangis, habis dah bagai dalam kereta, kena ambil duit-duit. Tapi siapa pula sini, jadi nak minta duit, nak pergi hospital, klinik bayar sebab anak dia gatal. Kata kenapa nak pergi hospital bayarnya, pergi satu Malaysia bayar RM1 lepas. Kita pun bagilah sikit yang sesuai dengan kaya dia tu. Ini masalah kita gini. Kita bukan tak nak bantu, tapi nak bantu orang itu nampak macam mencurigakan. Jadi kalau kita betul-betul kita kenal orang ni memang sangat berhajat, maka bantulah dia. Lebih-lebih lagi kalau orang tu cerdik, mari minta dengan nama Allah Azza wa Jalla, jangan kita tolak. Jadi tengok ni, Islam menyuruh umatnya supaya tidak mengaitkan suatu benda dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duduk kait dengan nama Allah. Karena itulah dalam siri yang lepas kita telah bincang larangan bersumpah kerana nak melariskan barang-barang itu. Jangan duduk jual nama Tuhan ni. Jangan duduk jual. Jadi saya tambah di sini, termasuklah produk-produk hari ini telah menggunakan nama Islam. Guna nama Islam. Air kita ni yang telah dibaca Quran oleh beberapa puluh orang pelajar-pelajar tahfiz. Kenapa nak lariskan? Kalau kita kata air kita ni air yang kita mineral, yang kita proses, dia punya RO apa benda tu, orang beli. Tapi kalau nak jual atas nama Allah, atas nama agama, maka kita mengatakan tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya. Tak payah duk kaitkan makanan itu dengan sunnah, duk kaitkan dengan air itu dengan jampi-jampi, dengan baca tahfiz tu tahfiz ni, tidak perlu. Ada seorang tu mari botol besar begini, kata nak buat apa air ni? Ada kata ustaz maya hajat pasal nak mandi kereta baru beli. Allahu akbar, kata gini tak ada ni botol ni. Lepas tu bagi pondok saya lah, kita tok dalam kolos selalu kata. Ini masalah ni. Mentaliti dia mikir lagu tu. Subhanallah. Kata insya-Allah kereta ni berkat apabila awak naik hari-hari pergi masjid, pergi ke pondok, pergi semaya jemaah, insya-Allah dia berkat. Bukan dengan jiwa hai lepas tu tak mari, jadi masalah. Allahu akbar. Itu yang pertama, kita jangan minta dengan wajah Allah Ta'ala itu apa? Benda-benda yang remeh-temeh. Ya Allah, aku minta dengan namamu, dengan zatmu yang maha mulia, minta lah ya Allah, berilah berapa dia bendanya. Benda kecil-kecil tak payah. Jadi kita minta, Nabi kita kata jangan minta benda dengan biwajhillah ini, apa dia? Illal jannah. Minta syurga, minta hak besar, benda-benda yang hebat. Macam hari ni umat Islam dikanyang di Rohingya. Jadi bolehlah kita minta munasabah. Kita minta supaya dengan kita minta dengan kuasa Allah Ta'ala, ihqin dima'al muslimina fi Burma, muslimina Rohingya. Jadi kita minta dengan mereka ini yang sepatutnya. Nah. Jadi hadis yang kedua, hadis yang seterusnya 1723, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'aza billah fa'izu. Tengok, kita tengok terjemahan sikit-sikit baru sedap. Daripada Ibnu Umar katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang meminta pertolongan dengan Allah, man ista'aza, ada tertinggal di situ, man ista'aza, tengok ni, sesiapa yang meminta perlindungan, tulis perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Minta perlindungan, tulis itu, minta perlindungan dengan nama Allah, maka berilah dia, lindungilah dia. Mana kalau orang mari kata kepada kita, dia kata apa? A'udzubillahi mink,
Aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada gangguan awak. Kita berhentilah, jangan duk buat. A'udzubillahi minka. Maka tinggalkan. Contohnya orang ni nak kena. Kita minta, ya Allah, aku minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada awak kacau saya. Jadi kalau kita ada beriman, kita berhenti. Tengok Sayyidah Maryam ketika malaikat masuk dalam mihrab dia. Dia kata apa? A'udzubillahi minka in kunta taqiyya. Aku minta perlindungan Allah Ta'ala daripada gangguan awak ni kalau mu ni takut Tuhan. Jadi kemudian malaikat kata, aku bukan orang, jangan takut, saya ni malaikat. Jadi itu dia panggil kita minta perlindungan dengan Allah. Yang kedua, wa man sa'ala billahi fa'atu. Sesiapa yang minta pertolongan dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Aku minta ilmu dengan nama Allah, saya minta bantuan, jangan tak bagi walaupun sedikit, setakat yang kita ada. Wa man da'akum fa'ajibu. Ini yang ketiga. Sesiapa yang menjemput kamu, maka tunaikanlah jemputannya. Orang panggil kita, jemput rumah saya, dipersilakan. Kalau kita tidak ada halangan, kita pergi. Dan dia juga tidak berhalangan. Dua halangan tu sama ada sebelah bagi pihak kita atau bagi pihak dia. Bagi pihak dia je, dia panggil kita buat kenduri kesyukuran, tapi dia kufur nikmat, buat maksiat, maka tak wajib kita hadir. Macam hari ni lah majlis-majlis kenduri kahwin banyak ni. Kita pergi tengok ponda, duk ngongek-ngongek, duk main makan anak tu nak. Balik beli nasi bungkus tengah jalan. Itu pasal bila ada maksiat tak perlu kita. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Tengok. Apa ni? Dan sesiapa yang melakukan kebaikan kepada kamu, maka lakukan kebaikan untuk dia. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Sekiranya kamu tidak dapat membalas kebaikan itu, maka berdoalah kebaikan kepadanya sehingga kamu merasakan telah membalas kebaikan tersebut. Jadi ini penting. 3 perkara, beberapa perkara kita dalam tajuk kita ni, 4 perkara. Bila orang baik, kita balas baik juga. Tak ada lah. Jadi kalau orang makan ni, kita balas makan ni, akhir kali kau duk main mengata puyuk. Kita doakan dia. Orang bagi kita benda baik, kita kata fakafi'u, kita bagi doa kepada dia. Di antara doanya, jazakumullahu khairah. Jazakallahu khairah. Itu kebaikan yang patut kita buat. Jadi hadis ini mengajar kepada kita, umat Islam digalakkan membuat kebaikan kepada orang lain semata-mata kerana Allah. Yang kedua, pertolongan yang ikhlas kerana Allah hendaklah dibalas atau didoakan kebaikan bagi orang yang memberi kebaikan itu. Yang ketiga, umat Islam dikehendaki menunaikan jemputan yang baik seperti jemputan kenduri dan sebagainya, jemputan-jemputan yang tidak ada maksiat padanya. Apa cerita? Bagaimana contoh? Ini ada satu kes, satu cerita yang ialah cerita tu menarik, tapi peristiwa itu menyedihkan. Peristiwa itu menyedihkan. Suatu cerita, seorang perempuan, Nabi kahwin dengan dia. Kemudian orang mari ajar kepada dia, dia tak tahu apa. Dia kata, bila Rasulullah mari dekatmu, mu kata a'udzubillahi minka. A'udzubillahi minka. Aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada Tuhan. Patutnya kalau suami mari, kita sambutlah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Dia pergi baca doa ni, a'udzubillahi minka. Jahilatan, kerana dia jahil, tak tahu hukum, tak tahu. Orang suruh kata, dia kata. Ini masalah juga ni, tak tahu kata, mana tak tahu benda ni. Macam pelajar-pelajar kita pernah bergurau, tapi bergurau tak comel. Dia ajar budak-budak Afrika nak belajar Melayu, dia suruh kata aku gila. Budak ni jumpa dengan orang duk ulih hak tu. Jadi buat Melayu ni sengih suka kan. Jadi ada hak jurus orang kata jangan. Mu tahu ke makna apa kamu kata tu. Sebut tu marah, dia cari tuai selalu. Ajar lagu ni aku malu habis satu masjid dah dia duk main aku gila. Jangan main, jangan duk gorau lagi. Jadi hak ni pun dikatakan perempuan ini diajar supaya kata auzubillahi minka.
Bila dia kata lagu tadi, maka Nabi kata apa? Laqad usti bi Muaz. Awak telah minta perlindungan dengan satu perlindungan yang cukup kuat. Al-hiqi bi ahliki. Nabi kata baliklah kepada rumah. Baliklah kepada keluargamu. Mana cerai automatik. Sebab dia telah minta berlindung dengan nama Allah daripada kita. Jadi ini dia panggil satu perlindungan yang cukup berat. Hadis ini dalam Bukhari cerita ini. Jadi kalau orang minta perlindungan kita lindung, kecuali dia tak nak menunaikan hak kita. Allah, dia nak kita minta hutang, dia nak auzubillahi minka, auzubillah. Apa payah hutang aku dulu, lepas tu kita kira dah. Nah, kalau kira lah kita tak kutip hutang lah kita nya. Duk main auzubillah macam ni. Dia pun kita badi cerdik dengan dia pandai kita cerdik. Jangan duk bodoh gitu kita ni. Maka kalau orang minta apa-apa dengan kita, naklah kita beri kepada dia. Kalau orang buat baik kepada kita, kita balas kebaikan itu. Nabi kata apa? Budi baik yang diberikan hendaklah sentiasa dikenang dan dibalas dengan baik. Kalau orang buat baik pada kita, kita balas baik. Balas baik. Tetapi janganlah kita mengharapkan balasan budi baik yang kita lakukan. Bila kita buat baik, kita nak suruh orang balas. Itu tak ikhlas. Tak ikhlas. Orang yang buat baik pada kita, kita buat baik pada dia. Itu keikhlasan daripada kita, tak apa. Tapi kita jangan mengharapkan innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri makan kepada kamu kerana Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak minta balasan dan tak minta diterima kasih. Allah ajar sifat orang yang baik itu sifat dia. Sehingga ahli tafsir ketika menghuraikan ayat ini mengatakan siapa dia beri pada orang satu benda, lepas tu dia minta suruh doa, sudah dikira minta balasan. Minta balasan dah lagi. Tuan, saya bagi hadiah ni, doakan saya. Kita pun doa, ya Allah berilah berkat pada hidup dia, selamatlah dia. Itu sudah dikira beri bayaran. Jangan. Enggak kalau tempat kita hari ni kak, banyak lah balasan. Nak suruh orang makan nasi sepinggir ya, tapi pak kerja ada. Cukup anak lagi, tahnik anak lagi, berapa lagi, macam-macam benda. Akhir sekali baru keluar nasi. Itu dia panggil. Kalau kita bagi makan ikhlas, tak payah suruh orang buat kerja untuk kita. Jadi kita adalah menyahut pelawaan dan ajakan siapa saja mengajak kita kepada kenduri, melainkan ada keuzuran kita sakit ataupun tempat yang terlalu jauh. Anak sambil bergurau kita kata kepada jemaah kita ni, kata tuan-tuan nak ajak saya boleh daripada Kuala Lumpur, jangan hantar kad saja, atas sekali dengan tiket selalu kembar. Nah, ini kad jemputan, ini tiket untuk ustaz, open, pukul berapa nak mari dipersilakan. Baru betul duduk Kuala Lumpur atas kad jemputan nikah anak, lepas tu tiket tak bagi. Jadi ini tak kena. Jadi kita ambil panggil lah, jemputlah orang-orang yang berpada-pada. Kadang-kadang kita tengok orang ni terpaksa terbang kapal terbang, nak gimana ni kenduri kawan, lepas tu petani balik satu hari dia terpaksa kena terbang kerana satu perkara. Tapi kalau dia tidak jadi masalah, kalau dia ada kelapangan, dia ada keuangan, dipersilakan. Cuma tak bolehlah kita panggil semua lagu tu. Nah, bab yang seterusnya, babu tahrimi qawli syahin syah lis sultani wa ghairihi ila akhir. Bab pada menyatakan haram menyebut syahin syah. Haram menyebut syahin syah. Tengok ni, dia panggil syahin syah, bagi bawah, syahin syah, dengan makna yang maharaja ataupun raja, segala raja kepada sultan. Jadi kalau tengok terjemahan di sini ada masalah kita ni. Duk maha kita maha tu maha ni tinggi sangat darjat. Dan lainnya kerana maknanya ialah syahin syah, bahasa Parsi maknanya raja, segala raja. Sedangkan sifat itu tidak boleh disifatkan melainkan kepada Allah Azza wa Jalla saja. Syahin syah ni maknanya raja, malikul muluk. Ini sesuai untuk Allah saja. Orang lain tak boleh guna jawatan ini. Orang lain tidak sesuai dengan nama ini. Jadi tak usah guna nama pelik-pelik. Raja, segala raja, siapa kita? Allah SWT saja. Jadi banyaklah bahasa-bahasa yang diguna oleh raja-raja ni kadang-kadang agak berat juga. Terpaksa kena takwil kita untuk nak menyelesaikan masalah ini.
Allah menciptakan manusia berbagai-bagai bangsa dan berbagai-bagai kedudukan, ada yang kaya dan miskin. Semuanya mempunyai maslahat tertentu seperti mengeratkan silaturahim sesama keluarga, menghubungi ukhuwah sama-sama Islam. Dalam hal ini, kebiasaannya orang lemah dan miskin terlalu memandang tinggi hormat kepada orang kaya dan berkedudukan sehingga lupa bahawa ada yang lebih tinggi, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan sampai hina sangat kita, jangan. Hadis dalam bab ini, bab 320 ini, hadis 1724 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhna asmin 'inda Allah azza wa jalla rajulun tasamma malikal muluk, muttafaqun alaih. Qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala malikul amlak mislu syahin syah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya serendah-rendah nama, maknanya nama yang tak baiklah, nama yang paling hina di sisi Allah Azza wa Jalla, ialah laki-laki yang menamakan dirinya raja segala raja, raja sekalian raja, syahin syah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kata Sufyan bin Uyainah yang menafsirkan hadis ini, raja segala raja seperti syahin syah. Kita ni orang Melayu ni suka benar nama Syah. Tapi kalau sebut orang Arab, Arab terkejut, Syah, awak nak Syah. Nak terjemah marah, takutnya marah orang besar ni. Syatun. Tengok dalam kamus lah. Tengok dalam kamus ni. Kau nak terjemah juga? Terjemah. Syah tu makna kambing, kambing jantan, Syah. Syah. Kambing. Dia panggil syatun. Kambing seekor. Kalau berhenti tak baca latun tu Syah. Jadi tak payahlah letak nama anak apa-apalah Syah tu Syah ni, sebab Syah tu kambing. Jangan duduk main lagi ni, tak baik. Kita terjemah Arab ni tak ada kena-mena dengan nama orang Melayu deh. Tak ada kena-mena dengan nama orang Melayu, hidup atau mati, tak ada. Jadi pengajaran hadis. Jadi Imam Nawawi kata Sufyan ibn Uyainah menafsirkan ayat hadis ini, iaitulah malikul amlak, raja sekalian raja, samalah seperti syahin syah. Artinya dalam bahasa apa sekalipun ia disebut dan apa saja bunyinya yang didengari, namun jika ia membawa maksud raja segala raja, maka ia dilarang. Ini kerana raja sekalian raja yang sebenarnya ialah Allah Azza wa Jalla. Ini kerana hanya Allah SWT saja yang memiliki, yang menguasai segala-galanya. Maliki yaumiddin. Allah Ta'ala maliki yaumiddin. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Ini semua pada hari kiamat akan berlaku ceritanya. Kerana inilah Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala, imam besar dalam mazhab Syafi'i, meninggal pada tahun 450, telah melarang menggelarkan raja pada zaman beliau dengan nama Malikul Muluk. Dia tak benar. Mawardi, ulama besar dia tak benar guna perkataan itu. Sekalipun dia sendiri orang gelar dia sebagai Aqdal Qudah, maknanya qadi yang paling besar sekali. Padahalnya kerana kira qadi yang paling besar, siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Perkara ini disebut oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Kitabul Adab, di bawah bab nama yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pengajaran hadis dalam kitab kita ni, Allah Subhanahu wa taala adalah lebih daripada segala makhluk dalam semua aspek, sama ada kecil atau besar, dan manusia tidak melayak menyamainya, termasuklah dalam nama-nama yang digunakan oleh Allah untuk Allah Azza wa Jalla. Umat Islam melarang memanggil atau menamakan dari diri Maharaja atau Maha Besar, kerana sifat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi ini terjemahan ini diterjemah oleh panel terjemah Malaysia. Kitab ini dikeluar oleh JAKIM. Jadi patutnya kita kemukakanlah adab-adab gini, tengok. Menamakan diri Maharaja atau Maha Besar, banyak maha kita ni kan. Nama seorang adalah sebagai lambang kepada kepribadian seseorang, sama ada seorang Islam, kafir, hina atau mulia.
Oleh itu umat Islam dikehendaki berhati-hati memanggil dan menamakan dirinya atau orang lain. Jangan kita namakan orang-orang itu lebih daripada yang sepatutnya. Lebih daripada yang sepatutnya. Jadi itulah hadis bab ini. Kita pergi kepada bab yang seterusnya, bab 321, babun nahyi an mukhatabatil fasiqi wal mubtadi'i wa nahwihima bisayyidi wa nahwih. Maksudnya tanda itu bab yang ke-321, larangan orang fasik dan orang yang melakukan bid'ah. Jadi orang yang lakukan bid'ah ni iaitulah puak-puak ajaran sesat. Ni ajaran ilmu isi, ilmu kamak, ilmu tak semaya ni, itu dia panggil orang-orang ahlul bid'ah, ahlul mubtadi', mana orang yang mereka-reka dalam agama. Dan seumpamanya dengan panggilan sayyid dan seumpama. Jangan duk panggil sayyid tu makna tuan lah, tuan. Jangan panggil kepada orang-orang fasik ni, orang-orang yang mubtadi' ni, duk main ajaran sesat ni, panggil tuan. Tak payah. Panggil awak ya dia ni. Jadi ini dia panggil, Imam Nawawi bawa bab ini supaya kita tidak terlalu memuliakan orang-orang yang besar ini, yang fasik ini. Tengok huraian, orang yang fasik dan seumpamanya adalah golongan manusia yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka sentiasa mengadakan kepalsuan untuk kepentingan diri mereka. Dia kadang-kadang puak-puak ahli mubtadi' ni. Saya jumpa dengan ada seorang, cara dia dia pergi dekat orang besar ni, dia kata, tuan, saya ni ada doa mustajab, zikir khas, saya tak ajar kepada orang lain bagi sanak zikir saya ni kecuali tuan seorangnya. Itu masalah. Tuan ni pun Allahu Akbar, bangga lah sebab dia dapat khas zikir dia pelik-pelik, bukan mari pada Nabi apa, sanak dia ya. Jadi akhirnya tuan ni jadilah orang ta'assub, fanatik pada guru ni, tak dengar kata orang lain dah. Ini semua ni cara-cara perangkap yang dimain oleh puak-puak mubtadi' besar. Sebagaimana buku yang dikeluar oleh Majlis Agama Islam Kelantan, tajuk dia Memerangi Ajaran Sesat. Anda dah baca itu, di antara simptom ciri-ciri ajaran sesat inilah. Dia buat ajaran pengajaran khas untuk tuan je ni, orang lain tak boleh, tak pada mutabak. Dia ni rasa bangga selalu. Jadi puak-puak ni apa dia? Mengadakan kepalsuan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Orang yang beriman dengan Allah tidak akan bergaul dengan mereka, apatah lagi memanggil mereka dengan gelaran yang mulia seperti tuan, sir, sayyid dan sebagainya. Hadis bab ini 1725, an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiq sayyida fa innahu in yaku sayyidan faqad askhatkum rabbakum azza wa jalla. Maksudnya hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih daripada Buraidah, katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu berkata memanggil sayyid, tuan, kepada orang munafik, kerana kemungkinan ia benar-benar menjadi sayyid. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memurkai kamu. Jadi bila kita panggil dia jadi besar, jangan dia panggil orang-orang besar. Ini masalah kita hari ni, macam mana buat? Bos kita orang bukan sakat fasik, kapi terus, nak panggil apa? Ini ada penatlah kita sekarang. Pengajaran hadis, Islam melarang umatnya menyanjung orang yang melanggar perintah Allah, dan siapa melakukannya dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Islam mengajar umatnya supaya menghormati seorang mengikut batas yang ditetapkan oleh syarak saja. Yang ketiga, orang munafik dan sebagainya adalah golongan yang rendah martabat mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan kita panggil dia besar-besar, dia punya darjat. Jadi kesimpulan daripada bab kita ni, haram menyebut orang munafik dengan sifat yang menunjukkan kepada penghormatan dan kemuliaan. Samalah juga dengan orang kafir, etis dan sebagainya. Ini kerana sikap mereka yang mengundang kemurkaan Allah tidak melayakkan mereka untuk dimulia dan dihormati, bahkan layak dihina dan dikeji.
Yang kedua, orang yang patut untuk dihormati dan dimuliakan ialah orang yang rendah dirinya kepada Allah dengan mentaatinya dan menjaga ajaran agamanya. Yang ketiga, orang yang berpendapat bahawa hadis ini melarang menjadi orang munafik sebagai ketua. Ini kerana kerja orang mukmin dan munafik adalah berbeza. Kerana itu tidak boleh menjadikan orang munafik sebagai ketua sehingga terpaksa kita panggil dia tuan. Jadi hari ini banyaklah jawatan-jawatan ni kena panggil tuan, kan? Macam mana nak buat? Yang keempat, kalaulah orang munafik yang menjadi ketua itu dilarang untuk dihormati, maka apatah lagi halnya kalau yang kelas bawahan, maka memanggil mereka dengan penghormatan merupakan sikap munafik yang merukat. Jadi kalau hak bos kita pun tak boleh panggil, kalau hak bawah tidak bos tak patut kita panggil, kita pergi panggil juga, maka ini juga suatu sikap yang sangat tidak baik, yang tidak baik. Tengok bab dia pendek-pendek ya. Bab 322, bab karahati sab al-humma. Bab menyatakan larangan mencela demam panas. Jangan kita mari demam panas kita celaka marah dia, tak boleh. Kita mandilah, jangan duduk celaka ke dia. Jangan duduk celaka kan demam panas ni kan. Tengok dia punya kitab. Hidup di dunia tidak dapat lari dari ujian dan bala Allah yang diturunkan dalam berbagai-bagai bentuk, sama ada kecil atau besar, yang menimpa seorang atau semua orang dan sebagainya. Sebagai orang yang beriman dengan Allah, perlu disedari bahawa bencana itu adalah sebagai rahmat Allah kepadanya, sama ada untuk memberi kesedaran atas kesalahan dilakukan atau balasan dosanya. Kita kena ingat dua benda. Penyakit yang mari serang kita ni, Allah Ta'ala nak gugurkan dosa kita, satu, ataupun Allah nak angkatkan darjat kita, dua. Oleh itu, tidak seharusnya ia memarahi atau maki-maki sesuatu yang terjadi itu, bahkan ia perlu bersabar dan berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis bab ini 1726. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib atau ummil Musayyab faqal ma laki ya umma Sa'ib atau ya ummul Musayyab. Qalat al-humma la barakallahu fiha. Al-humma la barakallahu fiha. Faqal la tasubbil humma fa innaha tuzhibu khataya bani adam kama yuzhibul kiru khabasal hadid. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab. Nabi Gizarah, makcik ni sakit. Lalu baginda bersabda, "Mengapa engkau menggigil? Nampak ketar ni kenapa? Wahai Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab?" Wanita itu menjawab, "Demam panas." Al-humma, mana demam panas? La barakallahu fiha. Semoga Allah Ta'ala tidak memberkati penyakit ini. Dia marah lah tu. Marah kau penyakit. Maka Jabir berkata, faqala, lalu baginda berkata, bukan Jabir tu, qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau memaki-maki penyakit itu, kerana sungguhnya ia menghilangkan dosa anak Adam seperti mana api dapur menghilangkan karak besi. Jadi kalau kita sabar, apa jadi? Hilang kita punya dosa-dosa kita dengan penyakit demam panas tadi, sebagaimana hilangnya karak besi. Tengok dia punya penjelasan. Hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih. Pengajaran hadis, umat Islam hendaklah bersabar ditimpa kemalangan ketika ditimpa kemalangan atau sesuatu kesusahan, kerana itu adalah cobaan atau bala Allah ke atas umatnya yang melakukan dosa. Kita ni dosa tak dosa? Dosa. Jadi bila mari ujian macam ni, menghapuskan kesalahan kita. Yang kedua, penyakit yang dihadapi oleh seorang adalah satu cara Allah menghapuskan dosa yang dilakukannya.
Jadi kalau kita tengok sini, taklah berasa berat sangat hati kan. Yang ketiga, umat Islam diingatkan supaya tidak mudah marah atau memaki kerana menghadapi kesulitan atau gangguan hidup, kerana di sebalik kesusahan itu ada kebaikannya. Yang keempat, kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh umat Islam akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi mencela, demam atau sebagainya merupakan tanda tidak bersetuju dengan ketetapan Allah. Sedangkan semua ketentuan Allah Ta'ala itu mendatangkan kebaikan kepada orang yang beriman. Namun kita tak boleh berserah bila mari panas bergekar gini, mana serah Tuhan? Tak makan ubat, tak pergi mandi, tak pergi masuk air. Alah, itu tak betul. Jadi alhamdulillah hari ni, dulu orang jiru air berak. Hari ni dengan adanya alat-alat ni dia tambah lagi, masuk air kot dalam pula, nak hilangkan panas, kerana ada dalam riwayat mengatakan, dalam riwayat kata apa ni, fa innal humma min faihi jahannam. Dengar ni, demam panas itu mari daripada wak neraka jahannam. Fa atfi'uha bil ma, maka padamkan kepanasan itu dengan air. Padamkan panas itu dengan air. Jadi para ulama kata apa? Biarlah kita ambil air itu, kita jirus, kita siram, ataupun mandi duduk di bawah air itu, biar sampai sejuk. Itu dia panggil sampai sejuk. Jadi jangan mudah nak maki, mudah nak ngamuk. Jangan. Ni banyak kita ni, kalau mari sakit tak kira lah demam panas ke apa benda, supah lalu basah penyakit. Jangan. Tak boleh lah, sebab yang menjadikan, yang menentukan sakit demam orang ni takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi bila mari kita kata Allah la ba'sa tahur, insya-Allah. Nabi ajar bila orang sakit, kita kena respon kepada dia, kita kata la ba'sa tahur, insya-Allah. Tak apalah, sakit nak macam mana, takdir Allah. Maka kita kena baca apa? Tahur, bersihlah dosa awak ni, insya-Allah taala. Jangan pula jelek mata. Bila aku berdosa ya? Pula dah. Pasal jenis manusia keras kepala lagu ni. Bila aku berdosa ya? Ingatkan seorang tengah marah tu, merah muka-muka dia. Nabi kata, hei saudara, kalau mu kata apa yang aku ajar ni, hilanglah apa ni kemarahan kamu tu. Dia tak nak kata. Dia dikuasai oleh syaitan pada ketika itu. Patut dengar Nabi ajar, ta'auzubillah minasyaitanirrajim. Bila kita kata itu, hilang. Dia tak nak kata, dia marah pula. Apa aku ingat aku gila ke? Allah, jadinya marah balik. Dia kita kata tak gila, tapi dia punya tingkah laku tu semi gila. Masa tu lah, masa tak sedar tu. Lepas tu dia sedar balik, dia siuman balik, tak jadilah gitu kan. Payah dia punya cara-cara kita ni. Jangan duduk maki penyakit-penyakit yang kita maki. Bab yang ke-323, babun nahyi an sabbir rih wa bayan ma yuqalu inda hububiha. Ini penting ni. Musim-musim hujan begini, musim-musim berangin kuat ni, kita kena hafal doa-doa ni. Hafal belakang insya-Allah. Tengok. Angin adalah di antara ciptaan Allah yang penting bagi manusia dan juga makhluk Allah yang lain. Ada kala ia memberi keselesaan kepada kita. Angin dipanggil spoi-spoi, sedar, tenang ya. Dan pada masa itu ia menimbulkan kegelisahan dan takut, seperti angin taufan dan sebagainya. Tengok angin gelap mari. Dalam hal ini umat Islam perlu bersabar dan menerima pemberian dan kejayaan Allah itu dengan senang hati, dan dalam keadaan tertentu hendaklah berdoa, meminta pertolongan Allah ataupun mengucap syukur di atas pemberiannya. Tanda itu hadis 1727. An Abil Munzir bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbur rih fa iza ra'aitum ma takrahuna faqulu. Tengok terjemahan. Maksud hadis daripada Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab. Abil Munzir, Ubay bin Ka'ab. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memaki angin. Oi, celaka angin ni, cabut atap rumah aku.
Maka apabila kamu melihat perkara yang kamu tidak suka, katakanlah. Ni doa ni, tanda ni doa. Ikut belakang. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu min syarri ni kata wa na'udzu bika, tambah wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Boleh kata kan? Bagus sekali ajar dia kata. Tengok terjemahan dulu, lepas ni kita baca sekali lagi. Nabi suruh kata apa? Ya Allah, sesungguhnya kami memohon daripadamu kebaikan apa yang diperintahkan, kebaikan apa yang dibawa oleh angin ini, dan kebaikan wama apa ini khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada bersamanya, tambah terjemahan itu, dan kebaikan yang diperintahkan dengannya, dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini dan keburukan yang ada padanya dan keburukan yang diperintahkan bersamanya. Hadis ini riwayat Tirmizi, riwayat Abu Daud, waqala riwayat Tirmizi. Hadis ini riwayat Tirmizi, waqala hadisun hasanun sahih. Kita ni banyaklah salah Tirmizi, waqala hadisun hasanun sahih. Ikut sekali lagi. Mari kita berdoa. Bila tengok angin baca doa ni lah. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Mana? Boleh kata? Boleh ada tak? Jadi pengajaran hadisnya yang pertama, Islam melarang umatnya daripada memaki suatu nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada hambanya seperti angin. Angin itu nikmat asalnya. Yang kedua, tiada sesuatu yang dikurniakan Allah Ta'ala dalam dunia ini adalah untuk kegunaan makhluknya. Oleh itu, umat Islam dikehendaki bersabar serta memahami bahawa sesuatu yang berlaku baik atau buruk adalah takdir dan qada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, umat Islam disuruh supaya sentiasa mendoakan kebaikan pada tiap-tiap masa dan meminta perlindungan dari sebarang malapetaka. Tengok dalam doa tadi, apa dia kata? Kebaikan angin ni, maksud kebaikan angin ni apa dia? Iaitulah kebaikan yang terhasil daripada angin ini, seperti pengumpulan awan yang membawa hujan dan sebagainya. Maksud keburukan angin ini iaitulah angin yang terlalu kencang dan ribut. Jadi ada setengah riwayat lain, Nabi kita bila tengok angin, dia tengok gelap, dia kata Allahumma ja'alhu riyahan wa la taj'alhu rihan. Ya Allah, jadi dia ni angin-angin, mana angin yang kecil-kecil. Jangan jadikan angin rih, satu angin besar jadi tofan, terbalik rumah. Tapi kalau angin kecil ni, dia bertiup tu sedap ya kita dengar, kita rasa kan. Jadi Allah, kalau kita tengok angin nampak gelap molek di langit, kita kata Allahumma ja'alhu riyahan wa la taj'alhu rihan. Biar tak jadi angin yang mana? Angin yang kecil. Jangan jadikan angin gelombang yang begitu besar. Jadi angin hari ni Masya Allah tabarakallah, tuan-tuan boleh tengok, memang tanda-tanda akhir zaman sudah banyak. Banjir tak tahu duduk mana, tak tahu. Tiba-tiba orang atas gambar, banjir depan tangga saya. Jadi masalah hari ni dipanggil viral. Tak, duk sebar aku dalam Facebook ni, orang kata banjir
Pada hadapan tangga dia tu kebetulan parit dia tersumbat, longkang dia tak betul, mari hujan penuh depan tangga tu, dia ambil gambar dah, selipah hanyut. Jadi orang duk sibuk, orang jauh-jauh tengok, Allah banjir dah lah, banjir dah lah. Jadi kita minta selamat Allah Ta'ala. Kita pun jangan duk jadilah penggimik, duk sebar berita-berita yang tak betul ni, jangan ya. Susah hati orang tak baik. Hadis yang seterusnya yang kedua, hadis 1728. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rihu min rauhillah ta'ti birrahmah wa ta'ti bil azab fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha wasalullaha khairaha wasta'izu billahi min syarriha. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, angin itu dari rahmat Allah yang datang membawa rahmat dan membawa seksaan, dua-dua sekali boleh. Maka apabila kamu melihatnya, janganlah kamu memakinya, dan pohonlah kebaikan daripada Allah dan memintalah perlindungan dengan Allah daripada kejahatannya. Jadi macam doa tadilah, doa yang kita baca tadi. Jadi Imam Nawawi kata min rauhillah, kalimah roh itu dibaca dengan baris huruf rauh, artinya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Itu huraian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tengok hadis yang ketiga dalam bab kita ni. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qal. Tengok terjemahan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila angin bertiup kencang, baginda bersabda, berdoa, ikut semua, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Boleh kata dah? Tengok mana dia. Ya Allah, aku mohon kebaikannya dan kebaikan apa yang terkandung dalam angin ini, banyak air hujannya, serta kebaikan apa yang diutuskan. Hujan ni nak campur mana air itu. Aku juga memohon perlindungan dari kejahatannya dan kejahatan apa yang terkandung di dalamnya, serta kejahatan yang apa yang dikirimkannya. Jadi hadis ini hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Pengajaran hadis, ketika berlakunya angin kuat, umat Islam adalah dituntut berdoa. Boleh baca sekali lagi? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Itu bacaan kita baca doa. Sambung dengan tadilah, kembang tadi sekali. Umat Islam dikendaki berusaha di samping bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam semua keadaan, supaya kehidupannya benar-benar diberkati Allah, dan umat Islam digalakkan mengamalkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kerana ianya sesuatu yang tidak boleh dipertikaikan kebenarannya. Jadi kalau kita duk bayi baca doa gitu, doa ni macam-macam doa orang ajar ni. Doa angin, doa banjir, doa tak. Pelik. Ada orang duk ajar ni selawat tahan haid, ada juga. Jadi orang perempuan nak pergi Mekah umrah, baca selawat ni supaya tak mari haid. Ada juga. Jadi pelik lah, pelik. Jadi benda-benda yang pelik macam ni jangan duk buat. Kita ambil satu lagi bab yang terakhir yang kita bincang di sini, bab 324. Bab karahati sabbit adik. Bab larangan makruh mencela, memaki ayam jantan. Kita dengar ayam kukuk, kok kerek kok celaka menata ni. Alah, orang nak tidur, alah, jangan. Nabi larang. Sebab apa?
Allah mencipta berbagai-bagai jenis binatang. Ada yang jinak, liar dan boleh dimakan atau sebagainya. Binatang-binatang tersebut dijadikan untuk keperluan hidup manusia di dunia ini. Binatang banyak memberi sumbangan kepada hidupnya manusia, sama ada sebagai sumber makanan, tunggangan, pakaian dan sebagainya. Yang lebih penting, ada pula binatang yang mengingatkan umat Allah, umat Islam kepada Allah, iaitulah ayam. Ayam ni jam loceng kalau kita kira. Kerana itu dulu orang bela ayam, dia tak payah pakai jam loceng. Oleh itu, kukukan ayam adalah suatu rahmat paling besar pada manusia yang cintakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1730 An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbudik fa innahu yuqizu lis-salah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Artinya daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu bersabda, janganlah kamu memaki ayam kerana ia membangunkan seorang untuk salat. Ayam ni dia tak kukuk, tak terpasal. Tuan-tuan perhati tak? Berapa minit nak subuh dia kukuk? Pukul 1 jam lagi. Satu jam tu mana sabarlah tu. Sesuai dengan orang bangun untuk solat tahajud. Dia pun tak mari pukul 1 pagi kukuk dah. Dia tidur juga ayam ni. Macam orang panggil tidur ayam. Tidur ayam ni tidur celek. Tidur ayam boleh lagi. Ajak-ajak ayam. Tu tak jadi. Mari tu matalah kelai tak. Mulut yang punya. Mari rumah. Marilah rumah. Alah ajak tak ajak. Dia panggil itu ajak-ajak ayam. Pepatah Melayu kata. Jadi tengok dia punya larangan ini. Pengajaran hadis, Allah SWT menjadikan suatu ada faedahnya kepada hambanya bagi melaksanakan tanggungjawab kepada Allah. Umat Islam dilarang memaki ayam yang berkukuk, kerana kukukan itu adalah untuk membangunkan orang yang sedang tidur untuk menunaikan salat, dan Islam melarang umatnya bersangka buruk sesuatu terhadap suatu benda yang tidak disenanginya. Jangan. Jadi kalau kita dengar suara ayam, kita kata apa? Kita bangunlah, jangan duduk marah ke ayam. Ada dalam riwayat lain, tengok ni, ada satu riwayat iza sami'tum, tanda tuan-tuan, ayat ni tak ada lagi, tak ada. Iza sami'tum sautad dik, bila kita dengar kukukan ayam jantan kukuk, fakul, kamu hendaklah kata as'alullaha min fadlih, as'alullaha min fadlih, aku minta dengan Allah Ta'ala daripada limpah kurnia Allah. Sebab apa? Dari riwayat kata fa innaha ra'at malakan, sebab ayam tu tengok malaikat. Ayam dia tengok malaikat. Beza dengan anjing. Kalau anjing menyalak, dia tengok syaitan, dia tengok iblis. Kalau anjing jalak tu jangan keluar rumah, kawan tu duduk merayau tu. Anjing sendiri pun berat juga. Jadi ayam dia tengok malaikat. Allah maha kayanya Tuhan, dia beri pada kita ni alat-alat cukup. Cukup tak cukup alat dia? Cukup lengkap. Nak bangun tidur mari ayam, nak manggil hujan mari katak, nak apa lagi? Nak beramak dengan orang panggil anjing. Allahu akbar. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah Ta'ala, tidak akan terhitung. Maka kesimpulan daripada bab kita ini, larangan mencela ayam yang berkukuk kerana ia sebenarnya boleh mengingatkan kita yang sedang tidur, dan dengan solat tahajud atau solat subuh berjamaah. Orang yang beriman akan menjadikan semua perkara di sekelilingnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman pasti akan suka pada semua perkara yang mengingatkannya untuk melakukan ibadat dan ketaatan. Jadi hari ini ada orang apa ni? Orang duduk sebar kata-kata yang menarik. Kita buat semua dah. Jeloce buat. Kering tutup tak bangun-bangun. Handphone bunyi tak bangun juga. Semua benda tak bangun. Jadi yang boleh membangunkan kita apa dia?
apabila hati itu teringat pada Allah Azza wa Jalla, itulah jam loceng yang sebenar. Coba kita nak pergi mana-mana. Esok nak naik kapal terbang pukul 5 pagi. Pukul 3 celak dah mata. Tidur pula tak apa nak mari dah, tak lena dah tidur. Pasal hati tu terikat nak pergi. Jadi kalau kita ni tak boleh terikat hati kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita kena menangis. Banyaklah taubat kepada Allah Taala, sebab ini semua adalah merupakan dosa-dosa kita. Cuma kadang-kadang kita scan tak nampak di mana kesalahan kita. Salah atau tak salah? Mesti ada kesalahan. Tapi kita cari di mana silap kita, maka banyaklah istighfar, banyaklah taubat, biar Allah Taala buka. Kita scan, kita nampak aib kita di mana. Dosa kita kat mana yang menghalang kita daripada qiyamul lail ini? Di mana? Mesti ada. Tapi tak jumpa. Kalau tak jumpa juga, banyakkan taubat dan istighfar cara am. Maka di sana akan Allah Taala akan bukakan pintu taubat pada kita, insya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bab yang ke-325. Babun nahi an qaulil insan mutirna binaui kaza wa kaza, insya-Allah di dalam perbincangan kita yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.